Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad ibn Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kedulapan iradah, artinya arti iradah kehendak, dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya Allah Ta'ala dan dengan rentahnya Allah Ta'ala. Tiada makna kehendak itu berhajat, seperti barang yang terkadang diwahamkan dia barang, kerana berhajat itu mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Baik. Alhamdulillah, kita sambung lagi para hadirin semua muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi, karangan bagi al-alimil alamati Syekh Ahmad ibni Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Kita masuk sifat yang keseterusnya, kedulapan dia kata, yakni pada tertib
zikir dia panggil. Nah, kedelapan fi tartibi zikri. Yang ke-8 pada tertib menyebut. Bukan fi nafsi amri, bukan fi nafsil amri, bukan pada realiti yang ada pada zat Allah Ta'ala, bukan. Kerana yang di zat Allah Ta'ala tidak ada dulu dan kedia. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala qadimah. Nah, sedia kala belaka. Nah, pas kita duduk bila 1, 2, 3 sampai ke 8 malam ini, itu dia panggil fi tartibi zikri saja, fi tartibil adadi, pada tertib menyebut dan membilang saja. Bukan makna sifat Allah Ta'ala mula-mula ya wujud, duk lama ya kidai pula dah, patutnya bakok pula kayak gitu. Semua sifat Allah Ta'ala tu azaliyatun wa qadimatun. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala tu azali, qadim, semua sekali. Nah, artinya tidak ada permulaan bagi ada. Tu gitu. Kedelapan atau yang kedua. Apa yang kedua? Yakni pada kategori sifat ma'ani. Dah. Ke-8 ni kalau kita kira dengan semua jenis sifat, sama ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Maka ke-8. Kalau kita kira sifat ma'ani saja, kita baru masuk sifat yang kedua daripada sifat ma'ani. Dan sifat hak sengoti-ngoti sifatnya ialah sifat ma'ani. Kenapa? Karena sifat ma'ani inilah yang ada di zat Allah Ta'ala. Sehingga kalau dibukakan hijab, lau kushifa bina atau lau kushifal hijabu la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, tirai, dinding, pasti akan dapat nampak sifat-sifat wujudiyah, sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi sifat ma'ani ini dia panggil kategorinya sifat wujudiyah. Apa sifat wujudiyah? Yakni sifat yang dibangsakan pada sungguh lagi ada. Dia tak sama dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Gitu juga maknawiyah. Itu sifat yang sungguh saja, tak naik ke tahap ada. Tak naik ke siapa tahap ada. Lagu mana? Kalau dibukakan hijab, tak boleh nampak wujud Allah Ta'ala. Hak nampaknya zat Allah Ta'ala, tak nampak wujud tu. Ada tu tak nampak. Hak nampaknya zat Allah Ta'ala, tak nampak sedia, kekal, tak serupa akan yang baharu. Ada bahasa zat, tak berbila. Keadaannya Allah empunya sifat perkuasa, kaunuhu qadiran ila akhir. Tu tak nampak. Tapi sungguh tak dalam kepala tak? Sungguh Allah ada. Sungguh Allah sedia. Sungguh sengati Allah kekal. Itu dia panggil sifat yang tak naik sampai tahap ada, hanya sungguh saja. Itu dia panggil sifat subutiyah. Ngasak subutiyah, sengoti, sabit, sungguh. Nak terjemah orang ikutlah asal faham. Adapun sifat wujudiyah, yakni sifat ma'ani, ini bukan hanya sengoti, subut, bahkan wujud, bahkan ada. Zat Allah Ta'ala pun ada, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam pun ada. Tu tak terpisah daripada zat Allah Ta'ala, tak terpisah. Sifat-sifat ma'ani ni bukan zat. Itu kena ingat baik-baik. La hiya huwa. La hiya bukanlah sifat-sifat ma'ani, huwa zat, bukan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu bukan zat tapi sifat. Tapi wala hiya ghairuhu. Gitu. Tapi sifat-sifat ni bukan yang lain daripada zat. Artinya tak boleh pisah dengan zat. Gitu dah. Ada di zat Allah Ta'ala. Tu. Dia bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. Apa? Yang ni tak boleh pisah dengan zat. Itu. Apakah sifat yang kedua, sifat ma'ani, atau yang ke-8 daripada sekalian sifat pada tartib menyebutnya? Ialah iradah.
Masdar daripada arada yuridu iradatan. Fahuwa muridun. Itu. Terkadangnya ada ulama dia ibaratkan dengan sifat masyiah. Masyiah, iradah, masyiah berlaku di atas satu pendapat ulama sama saja pada makna, iaitu perkataan yang muradif dia panggil. Apa muradif? Berlainan. Makhtalafa lafzuhu wattahada maknahu. Itu lafaz yang berlainan pada sebutan tapi sama pada makna, itu dia panggil muradif, iaitu irada ialah masyiah, masyiah ialah irada. Gitu dah. Jadi kadang-kadang kalau kita beli kitab ke, jumpa ulama bila kelapan masyiah, mai mana pula sifat masyiah tak dengar dah ni. Ada hak sama tu, masyiah iradah. Tu maka kita nak cakap tu lah Masya Allah. Tu Masya Allah ni benda hak berlaku depan. Depan mata kita. Masya Allah. Ini semua barang ni Sya Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Itu. Kalau benda hak di belakang tak tahu bila ni. Tu dia orang kata mari beg wah hamba anak hamba nak nikah ni ada buat beg wah sikit. Bila tu? Sabtu minggu depan. Kita kata mana? Insya-Allah. Itu insya-Allah. Wala taqulu, apa dalam Quran sebut? wala taqulu apa? Zalika ghada illa ayyasha Allah. Ada dalam Quran sebut kata, jangan kamu kata kamu nak buat apa-apa kerja esok hari melainkan kena kata illa an yasha Allah. Tu ma insya Allah. Itu mana? Jika diizin, dikehendak, ditentu oleh Allah. Itu kita duk cakap sari-sari dah tu. Tak ni. Tapi insya Allah tu jadi bahan mulut kita. Insya Allah Melayu apa. Tu mari dah bah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah apa? InsyaAllah tak mari tu. Tu insyaAllah kita orang Melayu. Padahal insyaAllah tu satu kelimah zikir supaya kita ingat bahawasanya apa yang nak berlaku depan hari ni tak akan berlaku melainkan semuanya hak Tuhan tentu. Jadi kalau kita berjanji dengan orang ke gapo, kita kena kait insya-Allah jika Tuhan tentu. Jika ketentuan Tuhan itu ada. Kalau sedia kala lagi Allah Ta'ala tentu kata aku akan gigi. Ni. Kalau tentu sedia kala lagi Allah Ta'ala tak jadikan kita pergi. Kita nak pergi pun tak boleh. Pergi sekerak, kereta mampu, bocor tayar, kekemalangan wala'iyyazubillah. Dok siapa? Itu sebab tu kena kata insya-Allah. Jangan kita kata mari duri hamba anak hamba nak nikah yang depan ni hari Sabtu beres. Beres selalu. Tak ada kata insya-Allah apa. Beres tu dalam pak dalam hati pun beres juga. Kalau beres mulut hati insya-Allah. Dalam hati tak apa dah. Kerana naknya ingat ke tu. Itu maksud. Jangan duk rasa kita hak boleh urus tadbir segala kerjaan kita. Insya-Allah jika ketentuan Allah Taala. Itu. Habis. Jadi kadang-kadangnya ulama sebut sifat yang ke-8 ni sifat masyiah. Tapi di sini disebut iradah. Apakah arti sini balik bahasa baru ni? Terjemah naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Iradah bahasa Arab, terjemah kod Melayu hak dia kata sininya kehendak. Kehendak. Kalau tutup guru kitanya kurang berkenan sikit terjemah dengan kehendak. Dia lebih nak kepada sifat penentu. Itu. Kalau kehendak pun tak berapa nak sedap lagi. Sebab kalau kita menjalani jalanan jumhur Asy'ariyah Maturidiyah, sifat-sifat ma'ani ni bukan amrun i'tibariyah, bukan umurun i'tibariyah, tapi wujudiyah. Jadi ada. Jadi nak nampak orang panggil terjemah Melayu benda tu ada, kena terjemah bohpo sebutir depan. Penentu. Dah.
Tapi jangan pula kita semabul ataupun keliru dengan penyapu kat sini. Penyapu tu alat penukur, penyapu, penyangkul itu alat. Ni penentu, pekuasa, pengetahuan, pelihatan, pendengaran, pekata. Ini bukan alat. Ini dia panggil sifat. Beza mana alat dengan sifat? Alat tu benda hak pisah daripada zat. Penyapu duk lekat di tubuh orang tu lah. Tidak kata orang tu hijau sebagai penyapu. Apa dia panggil? Ada dia, apa dia panggil ni? Tukar sapu lah, tukar sapu dah ni. Penyapu tu duk lekat 24 jam atas belakang dia gitu ke? Dah. Nah, sebab tu kita nak awak hijau apa sebab apa tak ada penyapu atas belakang dia tu. Nah, tidak kata tak usah tanya tu menyapu 24 jam, nak mandi, nak berok, nak makan ke gapo, nyapu tu lekat atas belakang tak mau 24 jam. Dah tu hijau sebagai tukar sapu. Tak begitu dah tu ni. Hijau tukar sapu pun ada time dia pergi penyapu. Nah, habis waktu yang hijau kan ambil penyapu bohlah star lah. Lepas tu duduk kedai kopi makan roti canai ke apa menyapu awak lagi atas belakang. Tak lah. Itu orang panggil alat. Benda hak pisah daripada zat. Maka apa hak diterjemah oleh Syekh Fa'dai Mekah ni, jangan kita semabur keliru dengan alat pula. Macam alat ustaz. Dah. Bukan alat, sifat. Apa bezanya? Sifat tak bercerai tanggal daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Alat tu dia bukan zat dan dia bukan dia tu bukan zat dan dia lain daripada zat. Maknanya dia bukan benda hak zat bukan. Benda lain. Suku sakak penyangkul. Juga penyangkul. Penyapu, pengunci, penyelok. Tu belaka tu. Tapi dia tu bukan sifat, dia zat. Dia tu alat, lagi pula alat dia panggil. Tu lagu tu dah. Baik. Sebab bahasa kita tu banyak makna. Ada dengan makna alat, ada dengan makna apa? Zat. Alat tu sendiri ada makna zat. Penonton. Tu penonton kena ke zat tubuh orang yang menonton. Menonton ada, menonton tak ada menonton. Penonton tu ada. Adanya penonton benda yang ditonton. Itu ada. Menonton tak ada. Faham je, reti je. Bukan kata ni penonton, ni benda hak ditonton, lepas tu keluar daripada mata dia warna merah, menyala. Tu menonton. Dah. Hak adanya mana? Penonton yang ditonton. Menonton tak ada. Tapi reti. Mamak buat apa? Mamak sedang menonton TV. Maknanya mamak tu penonton. TV tu yang ditonton. Menonton tak ada. Lepas tu reti. Tu orang panggil amrun i'tibari intizai. Diambil faham daripada kelakuan mamak duduk depan TV, tengok TV. Maknanya mamak penonton TV. Gitu dah. Tu kalau gitu terjemah hak lebih sedap dan melegakan jiwa-jiwa kita, terjemah dengan penentu. Sebab apa? Sebab sifat iradat ni ta'alluq dianya kepada mungkin seperti kudrat juga, tetapi ta'alluq kudrat terhadap mungkin makhluk ni ijad wal i'dam, mengada dan meniada. Adapun iradat, ta'alluq iradat ni kepada makhluk juga, mungkin juga. Benda hak terima ada, terima tak ada juga, tapi ta'alluq dia takhsis, menentu. Menentu. Jadi sifat dia sifat penentu. Itu lagi sedap. Sebab tu terjemah iradat, penentu tu lebih tepat. Sebab apa? Tugas dia menentu. Menentu apa? Menentu akan mungkin dengan sebahagian mungkin yang saling berlawanan yang haruh kepada mungkin tadi. Mana? Contoh. Allah Ta'ala menentukan saya. Contoh ni diri saya lalu mudah. Ni saya ni apa? Mungkin. Makhluk. Apa? Terima ada, terima tak ada. Tuhan tentu ke saya ni sebahagian daripada mungkin yang saling berlawanan. Bukan semua, sebahagian. Mana sebahagian? Mungkin yang saling berlawanan dia panggil al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu.
azminatun amkinatun jihatu kazal maqadirur rawathiqatu. Itu dia panggil mungkin mutaqabila, mungkin yang saling berlawan-lawanan. Mana ada dengan tak ada, berlawan tak? Berlawan tu. Jadi Allah Taala tentu dengan ada, tak ada dak. Gitu. Allah Taala tentu dengan tak ada dak. Lagi tu. Bukan dok tentu sekaligus ada dengan tak ada tu satu masa. Jadi gapo kita? Tengah ada tu lah tak ada, tengah tak ada tu lah ada. Pelik lagu tu dek tu ni. Tuhan tentu dengan ada, tak ada dak. Tuhan tentu dengan tak ada dak. Itu dia panggil satu. Ada dengan tak ada. Sifatun. Sifat mana? Katul wal qasir, seperti panjang, pendek. Itu tinggi, rendah. Tuhan tentu dengan panjang. Pendek dak. Tuhan tentu dengan pendek, panjang dak. Tuhan tentu dengan tinggi, rendah dak. Gitu. Bukan tika dia panjang itulah dia apa? Dia pendek, tika dia pendek itulah dia panjang. Mana boleh kita tahu? Salah satu. Itu gemuk, kuruh, putih, hitam, merah. Ayalah kata. Bukan ada tentu belaka, kulit demo ni ada belaka, kuning, putih, merah, pelik pewarna-warni. Tak gitulah. Tentu dengan coklat, tidaklah dengan merah, gitu. Tidak dengan hitam, tidak dengan putih. Azminatun, di berapa masa? Tuhan tentu dengan apa? Zaman Ismail Sabri. Tak ada lah kita zaman Firaun, gitu tu. Bukan kata awak ni bila ada? Saya ada sejak daripada zaman Firaun sampai lah ni hidup. Pelik. Di berapa masa? Itu sebahagian daripada masa. Azminatun amkinatun, sebahagian daripada beberapa tempat. Bukan tentu semua tempat kita ada belakang dah. Awak lahir mana? Saya lahir di semua hospital atas muka dunia. Gila gitu dah ni. Dah. Bila lahir di hospital Kota Baru, tak ada lah hospital KL ke hospital Mekah Saudi mana. Tak ada lah. Itu sebahagian tempat. Sebahagian tempat, sebahagian masa. Macam sekarang ni. Masa sekarang ni, Tuhan tentu kita duduk sini. Tidak di tempat lain. Betul tak? Itu sebahagian. Azminatun amkinatu jihatu. Tu. Jihad ni maknanya pihak, sudut. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tuhan tentu dengan depan, belakang tak? Itu tengok. Tuhan tentu dengan kanan, kiri tak? Tuhan tentu dengan kiri, kanan tak? Tuhan tentu atas, bawah tak? Lagu tu. Tu sebab tu kita pergi cari guru kita nak janji jumpa di supermarket mana. Di tempat shopping komplek mana. Kawan siapa dah ni dekah ni? Dia mau duduk mana? Ada lah dekah. Iyalah luah dekah ni. Depan, kau belakang, kau tengah, kau atas, kau bawah. Kawan duduk ilah atas ni. Duduk atas. Duduk cari bawah, cari juga gang dia duduk atas. Tengok. Bukan kata, kawan ada di belakang mana tempat dekah ni? Gila itu dia ni. Tu sebahagian tempat. Itu sebahagian daripada sudut. Kazal maqadirur rawasiqatu, seperti itu juga qadar. Qadar ni pun Tuhan tentu. Bukan semua makhluk ni ada qadar dia. Ada qadar dia. Baik. Itu nanti kita akan bahas dalam kitab ni. Cuba nak cerita dulu. Tugas sifat iradat, sifat penentu, menentu akan makhluk dengan sebahagian mungkin yang saling berlawanan. Itu mungkin mutaqabilah. Itu dah. Gitu. Maka sebab tu kalau lebih moleknya kita terjemah, artinya ini terjemahnya iradat tu penentu. Tu lagi sedap. Tapi tak apa. Kehendak yang ni pekehendak. Sebab apa tak sedap kita terjemah pekehendak? Di sini Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani Al-Maki dia kerayak, bapakah tak sedapnya terjemah dengan kehendak atau pekehendak? Sebab takut terkeliru dengan berhajat. Dia lalu kalau logat Kelantan ni, bahasa Kelantan ni, logat Kelantan ni, kehendak ni ada dua makna. Kehendak dengan makna mau, ikhtiar, pilih. Saya nak makan, saya hendak makan. Itu. Makna saya mau makan, saya pilih untuk makan. Itu makna kehendak. Dengan makna mau, ikhtiar, pilih.
Makna ni hak kita nak pada Allah Taala. Nah. Ada selagi makna kehendak dengan makna kandak. Ya buah tu kandak. Contoh dia ada hutang ke apa dengan orang, dia pun nak bayar susah, dia yak ke sayang dia. Mak, kawin kandak ke demo. Kawin kandak. Apa? Kawin berhajat. Kawin ada hajat, tak boleh lepas dengan demo ni. Ada gapo? Kau nak hutang duit demo. Itu maknanya berhajat. Makna ni mustahil. Tengok dia kata mana. Dan bermula makna perkehendak di sini. Mana? Aifi bahsi sifatillah, pada perbahasan sifat Allah Ta'ala ni, ialah bahawasanya tu khabar berlaku jadi tiap-tiap sesuatu itu. Ni gapo saja berlaku tadi ke? Sejuk ekong ko, nyala lapu ko, aksiden ko, tak ada api ko, gegar bumi ko, tsunami ko, banjir ko, gapo tadi ke? Tiap-tiap sesuatu berlaku, yakni jadi tiap-tiap sesuatu. Sesuatu apa? Yakni daripada mungkinan, daripada makhluk ni. Berlaku yakni jadi tiap-tiap suatu itu, yakni sesuatu daripada mungkinah itu, berlaku jadi dengan sengajanya Allah Taala. Apa dengan sengajanya Allah Taala? Dengan pilihan Allah, dengan kemahuan Allah, dengan ketentuan Allah. Mana sengaja tu makna? Bahasa dulu dia sebut sengaja. Sebab tu kita duduk belajar semaya tu kan. Usalli fardal isya'i, sahaja sengaja aku semaya. Sengaja mana? Sengeling. No, aku memang pilih tu. Bukan tak khabar dak mana. Aku semaya ni. Mana gitu. Aku semaya ni. Bukan duduk berak ni. Mana gitu. Tapi ada kerana tata bahasa Melayu lama kan. Jadi kita tu duduk duk perasai ke terjemahan ke bahasa Melayu lama. Usalli fardal isya, sahaja aku semaya fardu isya. Dalam kitab lain kata sengaja aku semaya. Ni sahaja. Sudah. Sengaja kau tak sengaja kau guana. Tu jadi 14 kali takbir tak siap-siap gitu. Apa? Dia tak faham. Sengaja ni nak tunjuk kata dia tu sedar. Macam kita makan nasi, sedar tak? Kau ngigah. Nak duk makan ngigah ke? Tak. Kita sedar kita duk makan nasi, Tapi tak ada lah kita ambil nasi juga. Aku makan nasi ni, tak ada lah gitu. Sebab apa tu ada. Dia nak beza adat dengan ibadat ni, buat mari orang panggil dalam perut kita perasaan sedar kata aku semaya fardu isya, bukan duduk berak ni. Tu mana sedar. Allahu akbar. Tengah duk kata Allahu akbar tu, aku semaya fardu isya ni. Aku semaya fardu isya ni. Bukan duk tengah berak, bukan duk tengah masuk, bukan duk tengah baca surat khabar. Gitu. Sebab tu kalau ngaji sungguh fiqh ni tak ada waswah. 14 kali duk Allah. Berat benar lah gitu ni. Tak okey waswah gitu mu. Tak okey. Aku duk agak apa ni? Tak sedar ni duk agak. Tak okey tak sedar gitu lalu. Dah. Sedar Allahu akbar. Semua kita duk makan nasi Gu kita telefon, mak. Nak kecek boleh tak ni? Boleh. Duk agak apa tu? Duk makan nasi. Gitu. Jawab dengan yakin kita sedar kita duk makan nasi. Bukan kata, nombor agak apa tu? Tahulah ni kawan pun tak tahu ni. Duk meja makan nasi ada tangan. Kau tak tahu kau duk berak, kau duk makan, kau duk pening waswah ni. Berapa kali nak masuk mulut tak sedar-sedar. Lagu tu ke? Benar-benar tu. Jadi kalau orang ngaji sungguh fiqh mazhab Syafi'i ni tak ada 14 kali takbir tak sudah-sudah, tak ada. Sekali. Bahkan bagi orang yang waswah ni, penyakit waswah. Penyakit waswah tak sedar. Dia kata Allah akbar tu tak sedar. Aku semaya fardu isya ni, tak sedar lagu tu. Sunat wa yundabun nutqu qubailat takbir. Sunat dia bertutur sebelum sedikit daripada Allahu akbar takbiratul ihram. Apa tu? Liusa'adul lisanil qalbi. Supaya menolong oleh lidah akan hati. Ku ara usalli fardal isya. Dia orang Melayu. Hang sebut kau Melayu lah. Ni orang Melayu nak sebut kau Arab apa mula duk waswah dengan tajwid pula. Usalli
usalli sing kosak sudah duk main lagu tu. Usalli tak kena tu. Usalli fair duk main tajwid pula dah dah mu tu orang Melayu kau orang Arab Melayu sebut kau Melayu tak apa kau tak batal kau mayat ke mana tak mayat lagi bengong lepas Allahu Akbar tu baru semayat tu lagu tu. Kalau Allahu Akbar Allah Maha Besar baru batal. Kalau belum Allahu Akbar takbiratul ihram tak ada hal lah. Nah aku semaya fardu isya Allahu Akbar lupa dah kau hak gapo kita kata sebelum sikit pada takbir tok lupa dah baru je kata tadi aku semaya fardu isya ni Allahu Akbar tu usalli nak ayat wi tu kalau ngaji lagu tu gah mazhab Syafi'i paling mudah sekali paling senang sekali sebab itulah Imam Nawawi sebut takbiratul ihram tu tak sunat kita duk panjang-panjang sangat macam takbir intiqalat. Macam takbir intiqalat kan pindah daripada rukun ke rukun Allahu Akbar start gerak tu sebut dah habis di rakaat ra akbar tu apa supaya penuh dengan gerakan kita zikrullah. Sami Allahu liman hamidah nak sujud pula Allahu Akbar itu jangan sujud dulu baru Allahu Akbar tak ting bekoh tu jahil tu bekoh je tu kalau dah sujud dah tak ada Allahu Akbar lah subhana rabbiyal a'la ngok-ngek itu lagu tu banyak lagu tu banyak tu imam pun ada lagu tu dia sudah dah sujud Allahu Akbar baru Allahu Akbar dia naik qiyam dah qiyam ke daripada duduk istirahat ataupun daripada sujud kalau tak duduk istirahat Allahu Akbar gitu sepatutnya tapi tak dia naik dulu senyap naik slow-slow senyap tengok ke makmu ada berapa ekor lah sudah dah qiyam dah Allahu Akbar ngaji di mana tak tahu tu tak nak gitu nak naik ke qiyam Allahu Akbar panjang lagi apa? Penuh gerakan kita tu dengan zikrul. Kalau takbiratul ihram tangan dengan bawah dada ni tak sampai sekilometer dekat ni. Lagu mana? Allahu Akbar. Gitu je. Kita jadi panjang tu sebab apa? Tak reti niat tu. Allah apa? Niat dia duduk Amerika Selatan. Sahaja aku semaya. Sahaja kau tak sengaja. Sengaja kau sahaja. Kau bahaduk pula tu. Semaya akan fardu. Sini. Duk ikut terjemah kita. Memang terjemah kita tu memanglah kena ikut tata bahasa. Kita nak tatbik nak laksana tak semestinya gitu. Tu. Supaya tulis berita di Sakhabar lah. Dia tulis ke mana? 2 Januari atau 3 Januari. Shah Alam berlaku kemalangan di kilometer. Ya gitu ke? Ikut tata bahasa. Tak kena ikut cara kita kecek. 3 Januari berak boh. Selok kera. Hancur berat cermin depan. Ya kalau gitu. Orang baca, apa dia nak cerita? Tahu dia. Accident. Tak kena tulis gitu. Hak tulis tu tata bahasa. Hak kita nak kecek sehari-hari ni cara kita. Lagi tu. Hak tulis tu cara kita. Jangan kita salah kau tok guru pula. Jangan salah kau kita. Kita tu hak kena faham gapo hak tata bahasa kecek. Lagi tu. Dimasuk bab fiqh pula dah ngaji tauhid ni. Tak apa nak cerita dengan sengajanya Allah. Mana? Dengan pilihnya Allah, ketentuannya Allah. Allah nak lagu tu. Tak berlaku sesuatu apapun di dalam kerajaan Allah melainkan semuanya dengan sengajanya Allah Ta'ala, dengan pilihan Allah, dengan ketentuan Allah. Lagu tu. Bukan tak sengaja dok. Memang sengaja Allah Taala gitu. Sengeling orang Kelantan panggil. Tu sedar, pilih. Dan dengan rentahnya Allah. Tu masuk daripada kudrat tu. Rentah tu masuk daripada kudrat. Artinya kudrat dengan iradat ni dia dua sifat yang tak boleh saling pisah, tak boleh. Tuhan buat itu kudrat. Tuhan buat gapo dia tentu itu iradat.
Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Jadi apa jadi berlaku, apa sahaja yang terjadi, yang berlaku, tiap-tiap sesuatu yang apa sahaja yang berlaku, baik atau buruk, suka atau duka, susah atau senang, apa saja, taat atau maksiat, apa saja, iman atau kufur, apa sahaja yang berlaku ni dengan sengajanya Allah, dengan pilihnya Allah, dengan sedarnya Allah, dengan ikhtiarnya Allah. Itu Tuhan nak. Tu sebab tu Tuhan tu fa'ilul mukhtar. Fa'ilun sang pembuat, mukhtar yang menentu, yang memilih. Ikhtiar dia pilih. Tu. Wa imma baik atau buruk tak kira. Tak ada hak berlaku dengan tak sengaja. Berkali tak sengaja Tuhan ni. Tak. Memang Tuhan sengaja dah. Tuhan sengeling dah. Tuhan pilih, Tuhan nak. Tuhan buat lagu tu dah. Dah. Dia buat gapo hak dia pilih, hak dia tentu. Itu. Tu. Balik kita hamba pula lah. Bagaimanakah nak menyingkapi? Kita tak boleh nak tanya Tuhan, tak boleh nak kata Tuhan buat apa. La yus'alu amma wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alun. Tidak boleh kalian manusia tu nak menyoal akan apa yang Allah Taala buat, tak boleh. Kalau kita tanya Tuhan pula buat apalah, kena silap dah tu, tukar dah tu tak tahu kerja Tuhan, kerja hamba. Supaya boleh gigak orang penyenayah ataupun gigak kita lah, tak kira lah gigak kita kena tanya. Kok kita tanya boleh? Kita kena tanya boleh. Soal siasat bukan kita pergi siasat. Soal siasat boleh pula. Berapa ni tak gigak saya ni? Kenapa? Bila ni ada orang yang kata kita pula pergi soal siasat boleh. Silap lah tu. Boleh lah soal siasat kita. Tu gila gitu. Kita tu tak boleh tanya Tuhan, buat apalah Tuhan buat lagu ni ya Tuhan. Buat apalah muak mari banjir begitu muak mari macam-macam balak ni. Lepas Covid apa lagi? Menata apa pula varian baru ni ni. Lepas ni mari pula gapo tak tahulah. Lepas boleh dah pergi umrah, tak lagi umrah pula. Buat apalah Tuhan. La yus'alu amma yaf'alu. Tak boleh menanya manusia tentang apa barang yang Tuhan perbuat. Wa hum yus'alun. Padahal mereka itu manusialah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tuhan akan tanya balik tu mu sabar dak, mu reda dak, mu taslim dak, mu takwa dak, mu syukur dak, itu mu taubat dak, ikutlah apa saja Tuhan buat kita tak lepas daripada empat perkara, nikmat azab bala taat maksiat, empat perkara ni tak lepas sehari-hari. Ceracek tengok tu tak lepas. Tuhan beri nikmat, kita takwa dak. Tuhan beri bala, kita sabar dak. Tuhan jatuh kita dalam maksiat, kita taubat dak. Tuhan buat kita boleh melakukan ibadat taat, kita syukur dak. Tu tugas kitanya hamba buat hak sepatut kita kena buat hamba. Suruh tanya Tuhan buat apalah, tak kena gitu. Tu Tuhan buat kerja Tuhan, kita hamba buat kerja hamba. Tengok. Tiada makna, yakni bukanlah makna kehendak itu ialah berhajat, bukan. Ni nak jaga ni. Takut kita faham kata kehendak atau kehendak di sini dengan makna berhajat. Sebab kehendak ni ada dua makna tadi dah ni. Ada makna ikhtiar, mau, nak, pilih, sengaja, sengeling, sedar, ya belaka tu. Makna dia hak tulah belaka tu. Ada makna kehendak dengan makna berajar, tak boleh lepas, menumpai, tu menumpai. Kawan kandak gremo ni, kandak ke apa? Nak tupai demo sikit nak sini. Tu tupai, menumpai. Tu ialah tak boleh lepas. Bukan dengan makna berhajat, bukan. Seperti barang, ini seperti makna
yang terkadang diwahamkan, disengkakan akan dia akan barang yang ini akan makna. Bapa bukan iradat berkehendak atau berkehendak dengan makna berhajat. Kerana ilat. Kerana apa kau orang panggil tiada makna kehendak itu berhajat? Ilat situ. Kerana berhajat itu mustahil atasnya Allah. Berhajat ni iftiqar. Ya bahasa Arab iftiqar, faqir. Itu makna iftiqar, berhajat, kehendak, no dengan makna dengan makna tak boleh lepas, menumpai, nak tupai, itu. Makna menumpai atau berhajat tak boleh lepas, iftiqar, fakir itu mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Makna tentu tidak atas Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala pula berhajat kepada makhluk, jangan bahas lagu tu, jangan. Oh Tuhan ni patutlah duk suruh kita sembahyang 5 kali sehari, duk suruh bayar zakat, duk suruh sedekah, duk suruh puasa, duk suruh itu. Nak dia gagah lah tu. Hei, kayak gitu. Nah, Tuhan ni kalau orang manusia sebutir bumi ni kafir, habis licin, wal'ayazubillah. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Nah, kafir semuanya kata tak semaya, kafir habis. Dia kafir, tak seroyak lah. Dia tu ni. Adakah kekurangan ketuhanan Tuhan? Tak. Tuhan tetap Tuhan. Bukan monyok, letih, apa? Tengoklah semua buat. Tak, bukan Tuhan lagu tu. Tu manusia, makhluk lagu tu dah ni. Tu makhluk lagu tu lah. Kalau orang panggil anak kali dia tak dengar kata dia kat letih, dia monyok, dia nak marah, serabut, ada. Nah, Tuhan tak gitu. Tuhan tidak ambil sikit pun gharak, tujuan, faedah yang keuntungannya kembali kepada Tuhan dalam setiap hukum hakam yang dibuat dan apa sahaja yang dikenakan pada hamba daripada segala perbuatan Allah. Tak. Kita semaya bukan faedah klik ke Tuhan, bukan manfaat Tuhan ambil ke Tuhan, bukan. Nah, faedah kembali pada kita. Lepas tu Tuhan buat sia-sia, bukan sia-sia. Kita manusia ni buat gapo kena ada gharak tujuan. Nah, doa yang mengajar tiap-tiap malam ke hulu ke hilir masjid tu masjid ni. Apa tujuannya? Lah salah rauk dia mau duit, lepas tu ada gharak. Nah, ada gharak, ada tujuan. Tengok. Nah, saja dia mau tak wi gapo kita nak aing ngajar ke. Tu kerja sia-sia dia panggil. Gitu kau Tuhan tak belaka dua-dua. Bukan sia-sia, bukan juga ada gharak, tujuan keuntungan kembali pada Tuhan. Lepas tu setiap apa yang Tuhan buat daripada segala perbuatan Tuhan dan hukum hakam Tuhan itu hikmah semuanya, kebijaksanaan Allah Ta'ala. Tu bukan dia berhajat pada kita. Semayalah. Tu. Janganlah tak semaya. Dah. Dia wajibkan kita semaya 5 waktu. Lepas tu manfaat kembali pada siapa? Kita. Bukan klik Tuhan. Bukan kita semaya je Tuhan gagah, perkasa, hebat, nelai jadi. Bukan gitu. Tak ada apa-apa perubahan pada zat Allah Ta'ala, sifat dia. Dia tetap Tuhan. Itu ingat baik. Jadi bukan makna kehendak dengan makna berhajat. Bukan. Kenapa? Karena makna berhajat tu mustahil ala Allah. Tentu tidak atas Allah. Habis. Terus maka sebab itulah tutup guru kitanya sukanya kalau terjemah iradat ni dia tak suka dengan terjemah berkehendak atau berkehendak. Lepas tu kebanyakan tutup guru kita sukanya iradat artinya penentu. Tu satu sifat yang dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala, sifat penentu tu Allah Ta'ala zat yang maha menentu. Menentu apa? Akan makhluknya dengan sebahagian mungkin mutaqabila. Itu. Habis. Dan yaitu penentu itu. Iradat tadi itu. Dan yaitu penentu atau iradat. Masuk dah punya. Nak berhenti mana itu ni? Dan yaitu sifat penentu tu, sifat iradat tu, sifatun, satu sifat yang wujudiyatun. Ni nak kata sifat yang wujudiyah, yang sungguh lagi ada. Mana kira-kira kalau lau kusyifa binal hijabu
la ra'aina. Kalau Allah Taala bukakan tirai dinding hijab, hijab maknawi maknanya. Bukan hijab hissi, hijab maknawi. Hijab ni tak nampak ni sini. Tapi kita ni terhijab, tak nampak. Karena ada hijab maknawi dia panggil. Kalau Allah Taala singkapkan hijab maknawi tadi, la ra'aina, pasti kita akan dapat nampak. Karena dia wujudiyah. Lagi sedia, lagi pula penentu Allah Ta'ala ada di zat Allah Ta'ala tu sedia. Zat Allah Ta'ala pun sedia, qadim. Sifat iradah Allah Ta'ala pun qadimah. Sedia kala dua-dua. Yang berdiri, yang ada ia sifat penentu, sifat iradah ni pada zat Allah Ta'ala. Sifat penentu ni duduk di mana? Duduk di zat Allah Ta'ala. Wajib kita kena i'tikad kata ada di zat Allah Ta'ala sifat penentu. Kalau setakat tahu Allah Ta'ala menentu, maha menentu dengan zatnya, tu tak ada beza dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah pun dia kata Allah Ta'ala tu fa'ilun mukhtar, Allah Ta'ala tu zat yang muridun. Tapi zat yang murid, zat yang menentu, bizatihi, dengan zatnya. Tu kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allahu muridun bi iradatihi hiya sifatuhu. Gitu. Allah Ta'ala zat yang maha menentu, dengan bersepakai di zatnya sifat penentu, yang mana sifat penentu tu ialah satu sifat yang ada di zat dia. Gitu. Tu baru ahli sunnah wal jamaah. Kalau setakat kata Tuhan menentu, itu tak ada beza lagi tahap kita dengan Mu'tazilah tu. Mu'tazilah pun kata Tuhan menentu juga, tapi Allahu muridun bi iradatihi hiya zatuhu. Itu Mu'tazilah. Kita ada orang ahli sunnah wal jamaah, Allahu muridun bi iradatihi hiya sifatuhu. Habis. Kemudiannya kita sambung pula lah, dan iaitu sifat, dan iaitu iradat penentu. Iradat bahasa Arab, penentu bahasa Melayu ni sifatun yang wujudiyatun, lagi sedia, yang berdiri, yang ni yang ada, ia sifat penentu pada zat Allah Ta'ala yang menentu, ia Allah akan mungkin dengan setengah-setengah barang yang harus atasnya atas mungkin. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.